Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab Lin-Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang saya hormati pengerusi serta jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tuan-tuan kita dapat bertemu dalam membicarakan kitab khilafiyah, persoalan dan penjelasan, dan insyaAllah pada malam ini kita menyambung di muka surat yang ke-11 atas tajuk apakah hujah Imam Syafi'i dalam pembahagian bid'ah tersebut. Ya, apakah hujah Imam Syafi'i dalam pembahagian bid'ah tersebut, yang mana bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi daraini. Apakah hujjah Imam Syafi'i dalam pembahagian bid'ah tersebut? Ia adalah berdasarkan pengamatan beliau terhadap banyak hadis yang berkaitan. Antaranya apa? Yang pertama, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini bermaksud man ahdasa fi amrina, sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara baru dalam urusan agama kita. Ya, ma laysa minhu fahuwa raddun, sesuatu yang bukan daripadanya, maknanya yang tidak mengikut sunnah, jalannya tak betul, ya, amalan tu menyalahi syariat, ya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Faham tuan-tuan? Nganggu macam faham. Ya. Alhamdulillah kalau faham, tenang ya, saya terus sambung ayat yang seterusnya. Ya. Amalan yang menyalahi syariat maka ia tertolak.
Maksudnya apa tuan-tuan? Contoh, ya, sebagaimana kita ambil contoh-contoh yang mudah lah tuan-tuan. Contoh kita mandi safa, apa ni, lenggang perut, ya, bukan lenggang kangkung tuan-tuan. Itu lenggang kangkung dia lain. Biasanya budaya dalam masyarakat Jawa lenggang perut. Ya. Orang Boyan saya tak tahu amalannya, jangan tuan-tuan tanya saya. Amalan orang Boyan, amalan orang Bugis, saya tak tahu tuan-tuan. Yang saya tahu, saya kaporlah di kalangan masyarakat Jawa lah. Itu lenggang perut memang tidak mengikut syariat. Tapi kita boleh tak ubah? Boleh. Buatlah doa selamat. Panggil orang ramai makan. Panggil orang makan, doa. Tak payahlah nak ditunjukkan, ni aku mandikan anak kau ni. Yang tengok siapa? Orang lain, bukan suami dia tuan-tuan. Tak pasal-pasal, free je tuan-tuan. Faham? Tu kena faham-faham tuan-tuan. Kita ubah. Macam contoh lain tuan-tuan, potong jambul, ya, itu pun tidak mengikut syariat. Tapi kita ubah, dipanggil tahnik, ya. Ubah sikit tuan-tuan. Kalau kita haramkan terus, marah orang tuan-tuan. Baik air kelapa tu bagi saya minum tuan-tuan. Alhamdulillah, ini kesiaan air kelapa tu. Dia letak rambut. Agak-agak siapa yang minum? Dibuang tuan-tuan. Di situ berlakunya pembaziran. Maknanya boleh tak diubah? Boleh diubah. Jangan ditolak terus bulan-bulan. Kita tambah baik. Itu dia tuan-tuan. Islam bukan terus tolak tuan-tuan. Tidak. Di ulama-ulama memikirkan macam mana supaya budaya tersebut jadi indah dari sudut pandangan Islam. Itu dia. Kalau terus ustaz kata ini haram, tak boleh, marah dah. Marah dah buat. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tuan-tuan. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Sesiapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang baik, ya, amalan yang baik. Contoh tuan-tuan, amalan yang baik apa? Zikir secara berjamaah. Kita tak mampu zikir seorang-seorang tuan-tuan. Ya, 1000 kali zikir biasa tuan-tuan. Tapi ada orang buat sampai 70,000 kali setiap hari istiqamah. Alhamdulillah. Tapi kita tuan-tuan 100 kali pun bising. Kesian imam, tak pasal-pasal kena marah. Ya. Imam cepatlah sikit, zikir tu jangan lama-lama. Masya Allah, kesian tuan-tuan. Sebenarnya zikir tu amalan yang baik. Tujuannya apa? Bekalan nanti masa masuk dalam kubur. Ini semua masuk kubur tuan-tuan, termasuk saya ni tuan-tuan. Ada yang kata, aku tak masuk kubur Ustaz. Aku punya lain, makam aku tinggi. Masya Allah. Kita pasti akan melalui proses masuk ke alam kubur. Jadi zikir itu, amalan zikir itu salah satu amalan yang membantu kita ketika kita berada dalam kubur nanti. Itu dia. Jangan kita tinggalkan amalan zikir. Ya, bila kita berada di masjid tuan, selepas sembahyang kita akan berzikir. Ya. Jangan pula kita kata Nabi tak buat. Siapa kata Nabi tak buat? Nabi sebut kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah merupakan sedekah. Kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan zikir la ilaha illallah merupakan sedekah.
Ya, zaman Nabi SAW lepas sembahyang, Nabi berzikir. Ada sahabat yang tak mau zikir ikut Nabi. Tak apa, mereka tak ikut Nabi tak marah. Ya, tapi hari ini tuan-tuan, mutakhir ini kita berzikir ada segelintir yang tak suka. Ada segelintir yang tak suka kita beramal berzikir. Habis sembahyang baliklah. Ya. Masa ni lah tuan-tuan, kita nak beramal. Siang dah kerja, malam jangan menghabiskan dengan membuta. Faham bahasa saya tuan-tuan? Jangan banyakkan dengan tidur. Ya, kita lebih banyak tidur tuan-tuan. Dah 40 tahun ke atas, kurang-kurangkan. Besok cuti lagi tuan-tuan, dia bedal tuan-tuan. Inilah peluang aku cuti ni bedal. Tidur dah lewat malam. Subuh pun subuh gajah. Pukul berapa? Pukul 11 pagi. Masya-Allah. Jangan berlaku seumpama itu. Ya. Ini dia. Sesiapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang baik, ya, sunnah yang baik, sesuatu amalan yang baik, ya, zikir, tahlil, ziarah kubur, bersihkan kubur, ya, apa lagi tuan-tuan, baca Quran di kubur, apa lagi, ceramah dekat kubur, tak ada orang datang. Minta maaf tuan-tuan. Kita buat program imam, ceramah perdana di kubur. Agak-agak imam dengan kursi je tak. Yang lain pergi mana? Tak ada dia mengarut kursi buat ceramah kat kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Apa Nabi sebut lagi? Fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man 'amila biha. Nabi menyatakan lagi, lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu. Ya. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam masyarakat Nusantara tuan-tuan, amalan tahlil dah lama dah dilaksanakan. Ulama-ulama Nusantara fikir apa nak buat masyarakat Islam di Nusantara. Tahlil ni tuan-tuan, masyarakat Arab tak buat. Ya. Budaya tahlil tidak ada dalam masyarakat orang Arab. Yang buat siapa? Masyarakat Nusantara. Orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand, ya, Brunei. Ulama-ulama silam dah susun dah tuan-tuan. Tujuannya apa? Nak menyatukan umat Islam. Siang dah kerja tuan-tuan, malam hidup masing-masing. Jadi fikirkan macam mana? Buatlah setiap malam Jumaat kumpul. Ya. Kumpul, alhamdulillah, masjid ke, di surau ke. Ya. Jadi sama-sama bertahlil, baca surah Yasin. Ya. Itu ada persoalan pula. Kenapa baca surah Yasin, tak baca surah lain? Ya Allah. Ya, itu pun jadi pertikaian. Bacalah surah lain. Semua surah dia kata 114 surah. Agak-agak pukul berapa nak habis tu kan? Ya, ambil satu surah okeylah tu. Ya. Jadikan sebagai amalan seminggu sekali ni kan. Nak baca Quran tiap-tiap hari minta maaf. Tapi kalau buka WhatsApp tiap-tiap per jam confirm mampu dibuat. Tapi kalau Quran setiap jam nak buka, minta maaf, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan setiap jam tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi malamnya bulan Ramadan aja. Habis bulan Ramadan, tutup buku Ramadan, buka buku yang lalu ni. Itu dia maknanya, kita ajak beramal. Terus beramal. Ya, kerja siang hari, malamnya beramal. Kalau seperti kata-kata tadi, kalau umur dah 40, faham sudahlah.
Jangan duk seronok je. Ya, bila kita dah umur 40 tak berubah tuan-tuan, perangai itu kekal. Maknanya kita telah menempah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mudah itu tuan. Sebab tu KPI kita 40 tahun. 40 tahun kena berubah. Kalau tak baik kena jadi baik. Dah baik jadi lebih baik. Ya. Bukan kekal ya tuan-tuan. Alah ustaz, tunggu pencen 60. Dulu pencen 55 sama tuan-tuan. Pencen 60 pun sama juga. Tak berubah. Jangan macam tu. Jadi amalan itu dilakukan oleh orang yang selepas dia buat, dia amalkan. Ya, Nabi kata apa? Kutiba lahu mislu ajri man amila biha. Maka diberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Contoh Quran tuan-tuan, sebagaimana Quran yang kita baca tu, sebelum ini tanpa baris, sebelum ini tanpa titik. Jadi Yahya bin Ya'man rahimahullahu ta'ala telah meletakkan baris dan meletakkan titik. Kita baca, dia dapat tak saham betul kan? Dapat sampai sekarang tuan-tuan. Ya, sebab tu kita cemburu. Ya, cemburu dari sudut positif tuan-tuan. Ya, Yahya bin Ya'mar boleh dapat pahala banyak, takkan aku tak nak cari pahala banyak macam dia. Itu sepatutnya. Jangan kita cemburu, tapi kita nak hancurkan, kita nak musnahkan jariah dia tuan-tuan. Sebab ada usaha-usaha golongan yang ingin menghancurkan, ingin membakar kitab-kitab kuning tuan-tuan, khazanah ulama-ulama silam. Imam Ghazali, ya, Syekh Abdul Samad Al-Falambagi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, bukan Imam Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari tuan-tuan. Bukan tu. Nama sama tapi bukan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang seterusnya Nabi sebut apa? Wala yanqusu min ujurihim syai'un. Tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang mengerjakan itu. Kita baca Quran tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dapat lagi. Nabi itu dah tentulah. Ya. Mereka dapat sampai sekarang tuan-tuan, masya-Allah. Sebab apa? Usaha mereka membukukan Al-Quran. Jadi ulama, ya, dah bantu tuan-tuan. Kemudian orang yang kemudian, ya, kita amalkan, kita baca, dia dapat. Macam orang buat MLM, bukan berniaga larut malam. Ya, apa dipanggil dalam bahasa Inggeris? Marketing level, multi level marketing. Tuan-tuan. Ya, macam itulah. Kita kat bawah ni sibuk, dia dapat tuan-tuan. Yang kat atas tu makin banyak. Yang bawah ni macam nak gerak tuan-tuan. Itu tapi MLM. Yang ni lain. Ni dari sudut pahalanya. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala tak kurangkan sedikit pun. Ya, ini dia. Seterusnya Nabi sebut lagi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Dan sesiapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang tidak baik. Ya. Ini pun hati-hati juga. Khususnya tuan-tuan, telefon pintar. Ya. Kita sebar luas tentang maksiat, bukan sedekah jariah, maksiat jariah. Baik-baik, hati-hati. Kita masuk kubur tuan-tuan, orang sebar luas, dapat juga. Ingat selesai? Tak selesai. Hati-hati. Ya. Di Mesir tuan-tuan, di Mesir, ni zaman
seorang artis, namanya siapa namanya? Fairuz dia. Mungkin orang lama kenal lah, penyanyi yang terkenal tu kan. Siti Fairuz ya, saya pun tak ingat lah. Di Mesir tu kan. Memang diceritakan tu kan, kalau dia melontarkan suara dia dalam apa ni, dalam bilik, ya, dia letakkan gelas bersama air, dilontarkan suara tu dan gelas tu pecah kan. Maknanya suaranya sangat hebat. Itu di Fairuz. Ini orang Arab cerita dengan saya tu kan. Kalau dia ditemberangkan saya, temberangkan kata tuan. Kata memang suaranya hebat. Kalau kita pelakon siapa? Almarhum Piramli lah. Anak kita pun tengok filem dia pun sampai terbahak-bahak tuan-tuan. Ketawanya luar biasa. Ya. Tuan-tuan, semasa dia itu berubah menjadi orang yang baik, semua keset-kesetnya yang tidak bertudung, kesetnya tuan-tuan dibilik tuan-tuan, pulang kat bilik, dibayar. Sebab apa? Dia dah fikir lah, nanti kalau dia masuk kubur tak selesai lagi, dia azab. Takut tuan-tuan. Ini kita ni minta maaf, Masya Allah, kadang-kadang tak ambil tahu pun tentang azab kubur. Tolong sama-sama, sama-sama. Saya kan ingatkan diri saya juga tuan-tuan. Saya pun takut juga, bukan kita aman dalam kubur nanti. Jadi sama-samalah kita mengingat, supaya bila kita dimasukkan ke dalam kubur, selamat kita. Pesan anak-anak, ayah meninggal nanti, tolong cari jiran yang soleh, mukmin soleh. Jangan beri jiran yang masalah. Macam kita hidup kan, ada nak duduk jiran yang ada masalah. Orang sembahyang maghrib, dia memekak kan, minta maaf. Berkaraoke ada tu. Masya Allah, dulu saya dah tertinggal satu, tak payah sebut nama tu. Maghrib dengan orang Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun bukannya azan. Kalau dia azan tak apa tuan-tuan, dia ambil mikrofon, dia nyanyi tuan-tuan. Masya Allah. Kalau yang menyanyi itu bukan Islam, itu memanglah. Tapi orang Islam, ini masalah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya, apa yang Nabi sebut, dan sesiapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang tidak baik, fa'amila biha ba'dahu, lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu, kemudian buat tuan-tuan. Ini dia. Apa Nabi kata lagi? Kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, diberikan kepadanya dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya. Bagi contoh tadi tuan-tuan, kita laman seseorang ke, FB ke tuan-tuan, apa lagi, telefon pintar ke tuan-tuan, hati-hati. Nak sebar luas benda yang baik-baik. Yang tak baik jangan dilakukan. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang memfitnah orang. Masya Allah, hati-hati. Kita sembahyang jaga, puasa jaga, rajin baca Quran, rajin zikir, tapi dalam masa sama rajin juga buat maksiat. Macam mana agak-agak tak habis tak? Habis tuan-tuan. Ini dia. Kemudian Nabi sebut lagi, wala yanqusu min awdharihim syai'un, tidak dikurangkan sedikit pun dosa orang yang mengerjakannya. Kalau dapat 50 dosanya tuan-tuan, orang yang buat tu pun dapat dosa 50 tambah. Cuma dosa kita tak nampak tuan-tuan. Pahala pun kita tak nampak. Andai kata pintu tu yang tuan-tuan masuk,
Masuk dalam kan bunyi ada alat pengimbas dosa pahala. Setakat ni belum ada tuan-tuan teknologi tu. Pengimbas daya tu canggih bunyi. Normal temperature. Tahniah Haji Roslan. Dia kata macam hari ni guna alat pengimbas suhu. Kita masuk pintu tuan-tuan, pintu masjid ada alat pengesan dosa pahala. Dosa kata 10,000, pahala ada 100. Agak-agak tuan macam mana? Nak tangguh taubat, minta maaf, confirm tuan-tuan beramal, masuk masjid menangis, minta ampun dengan Allah, berzikir dan macam-macam amalan. Keluar sekian lagi. Daripada 10,000 kurang, tinggal 100. Agak-agak tak apalah, besok aku taubat, tak ada. Tapi setakat ni belum ada tuan-tuan. Tak tahulah kalau Haji Roslan boleh cipta. Masuk je 100,000 pahala, 10 je dosa. Alhamdulillah. Belum ada lagi alat tersebut. Tolong fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Mana dah tahu ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia. Yang seterusnya tuan-tuan, hadis daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari tentang salat tarawih. Ni tuan-tuan, ni kita dah berada di bulan Muharram. Dah habis dah tuan-tuan. Bulan Ramadan dah habis dah. Kalau tuan-tuan nak sembahyang tarawih, tunggu Ramadan akan datang. Jangan mengada-ngada. Mam, teringin dah. Hari itu masa PKP tak dapat nak solat tarawih dengan imam. Boleh imam malam ni hajat imam. Minta maaf, imam jawab. Dengan imam pun sembrono juga. Jangan. Maknanya solat tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tidak ada. Ini dia. Di mana beliau, yakni Abdul Rahman, keluar bersama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu malam pada bulan Ramadan ke masjid. Ni Abdul Rahman bin Abdul Qari. Ronda malam tadi. Sahabat-sahabat Nabi ni kan, pemimpin-pemimpin zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Uthman ke, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka malam ni ronda tuan-tuan. Ni kita ambil tauladan, contoh. Mereka ronda malam-malam cari orang. Agak-agak kita boleh buat macam tu tak? Payah tuan-tuan. Kalau mengeteh ramai, minta maaf. Pukul 3 pagi pun boleh tahan. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, mereka berdua mendapati ada sekumpulan sahabat solat bersendirian. Solat apa? Solat tarawih. Ada yang lain dilakukan secara berjamaah. Ni tengok tuan-tuan, solat tarawih kita buat sendiri ke berjamaah? Rata-rata tuan-tuan, masjid dan surau buat secara berjamaah. Ni kita nak ambil kisah ni lah, apa yang kita bahaskan berkaitan tajuk kita ni, bid'ah. Umar mengatakan jika dia mengumpulkan mereka mengikut seorang imam, qari, seorang imam, maka ia lebih baik. Lalu beliau kemudian menyuruh mereka mengikut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Pada malam yang lain, yang ketika ramai yang solat di belakang seorang imam, Umar berkata, nikmatil bid'atu hazihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Jadi tuan-tuan,
yang mulakan mengamalkan melakukan solat tarawih secara berjamaah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan bid'ah. Cuma ya tuan-tuan, yang dihighlightkan 8 dengan 20 rakaat. Betul tak? Nabi buat 8, babe. Kau buat 20, kau ikut siapa ni, babe? Dia punya kasarnya tuan-tuan. Bid'ah, babe. Masya Allah. Kita pun goyang tuan-tuan. Ya ke Nabi buat 8? Iya, kau tak baca ke? Itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh kita bahaskan 8 ke, 20 rakaat ke, 40 rakaat ke tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Tapi pernah tak kita terfikir, pernah tak kita membicarakan konten dari sudut kandungan amalan solat tarawih 8 rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada kan? Dia angka je 8. Ada konten? Tak ada. Sebab apa? Tak berani nak buat. Baginda sallallahu alaihi wasallam solat tarawih betul 8 rakaat Nabi buat. Ada riwayat, ada ulama, pandangan ulama, Nabi habis 8 di masjid, kemudian buat di rumah tambah lagi. Kita buat 8 di masjid, balik rumah membadak kan? Tahu membadak? Makan lagi tu kan? Bukan mentong. Itu orang Jawa tu kan, mangan, mentong, membadak, macam-macam lah orang Jawa ni. Nabi tak, Nabi lain kan? Kenapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam setiap rakaat salat tarawih Nabi membaca surah bermula surah Al-Baqarah. Rakaat pertama. Habis surah Al-Baqarah sambung surah Al-Imran. Belum lagi rukuk. Habis surah Al-Imran rukuk tak, sambung surah Nisa. Haji Roslan cadangan tahun ni 1442 Hijrah. Tinggal imam ni dengan Haji Roslan, yang lain syuhada. Tak mampu kita tuan-tuan buat. Sebab tu Nabi risau. Kalau Nabi buat begitu tuan-tuan, risau. Sahabat menganggap amalan Nabi itu merupakan amalan yang wajib. Itu tujuannya tuan-tuan. Kita tak dapat nak buat sebagaimana Nabi suruh panjang-panjang tuan-tuan. Buat 20 rakaat pun okey, habis pun dekat 1 jam. Dengan pula ikut PL tuan-tuan, 7 minit 20 rakaat. Luar biasa tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ada yang buat 20 rakaat 7 minit. Betul tak? Ya. Saya tanya guru saya tuan-tuan, Kiai Idrus Ramli, Pak Yai, dibaca apa tu? Selepas takbir, dia baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, rukuk lagi. Masya Allah tuan-tuan. Patut pun 20 rakaat 7 minit. Tuan-tuan, mana ada syariat apa tu, saya pun tak tahu tuan-tuan. Sah ke Pak Yai? Sah di sisi mereka. Ramai pula tuan-tuan pengikutnya. Yelah, 7 minit tuan-tuan. Siapa tak suka tuan-tuan? Termasuk kita tuan-tuan. Termasuk kita. Cari masjid yang paling cepat, 20 rakaat cepat habis. Ada tak? Ada ke tuan-tuan? Masjid ni 1 jam suku tuan-tuan. Kalau panggil Imam Hafiz, confirm 1 jam suku. Yang tinggal apa? Daripada luar tuan-tuan, tinggal 2-3 baris tuan-tuan. Yang lain punya syuhada. Tak mampu kita. Itu diambil tak sampai pun 1 juzuk tuan-tuan. Separuh juzuk. Tapi kalau di Mesir ada tuan, masjid di Mesir tuan, setiap malam 15 juzuk.
Mula selepas Isyak, habis dekat-dekat subuh. Ya. Habis dekat-dekat subuh tu kan, masya-Allah. Ini dia, tak termampu kita. Ya. Jadi amalan solat tarawih secara berjamaah bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu dia tak pertikaikan pula. Dia tak pertikaikan. Ada kelompok ilmuwan agama ni tak pertikaikan. Dia pertikaikan 8, 10, 8, 20. Ya. Bila kita dah kupas tuan-tuan, dah tak dengar lagi. Kau nak buat 8, buat 20 ikut kau. Dia kata, okey dah, tak apa. Jangan menyulitkan, jangan mempersoalkan, jangan mempertikaikan orang yang nak buat banyak. Ya. Kita nak buat banyak tak ada masalah tuan-tuan. Mampu tak mampu kita? Tak mampu tuan-tuan. Ya. Contoh tuan-tuan, contoh yang agak mudah. Lepas kita solat fardu tuan-tuan, adakah kita nak ulang lagi solat fardu yang kita buat? Contoh kita sembahyang Isyak 4 rakaat. Ya. Lepas tu dah selesai, kita nak buat lagi 4 rakaat solat Isyak. Nah, tanya kata, dah sudahlah habis 4 rakaat. Tunggu esok pula. Sedangkan hukumnya sunat tuan-tuan kalau kita nak ulang. Dalam katakanlah jamaah kita ni ada 10,000 tuan-tuan dekat sini. Agak-agak berapa orang buat? Kata jurusan tak ada. Dia dah buat bancian tuan-tuan. Tak ada. Jangankan Haji Roslan, ustaz pun tak buat tuan-tuan. Sedangkan dalam kitab Taqbiyatul Ziyad Li'ana fi Majmu' Ahkam Sholatil Jamaah, hukumnya sunat kalau kita nak ulang. Yang mula-mula tu hukumnya wajib diulang, hukumnya adalah sunat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dapat buat, alhamdulillah. Yang seterusnya tuan-tuan, apakah ada dalam Al-Quran yang memperakui bid'ah yang baik? Ini tengok tuan-tuan. Jadi kitab ni menjelaskan kepada kita, ada tak dalil tentang bid'ah yang baik? Ini dia. Ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awthas tentang satu athar, yang ini apa? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, sama ada ucapan atau perbuatan. Ini asar ni tuan-tuan, maksudnya apa? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, sama ada ucapan ataupun perbuatan. Ya. Daripada Abu Umamah Al-Bahili katanya, ya, siapa dia Umamah Al-Bahili tuan-tuan? Nama sebenarnya Sudai bin Ajlan bin Wahhab. Ya, Sudai bin Ajlan bin Wahhab, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal di negara Syam, di Jordan. Ya. Dan beliau ini bersama-sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam peperangan Siffin. Ya. Dan beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 250 buah hadis. Ini dia Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan beliau meninggal di Syria. Ketika itu beliau berusia 81 tahun. Ya. Ini tuan-tuan, Abu Umamah Al-Bahili. Apa dia kata tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sesungguhnya, belum masuk tu kan? Dah 3 minit. Terima kasih Imam. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kepada kamu puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dalil memfardukan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melakukan, menunaikan, melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya, ini dalilnya. Ya. Dia tidak memfardukan kepada kamu, maknanya Allah Ta'ala tidak memfardukan kepada kita beribadah pada malam harinya.
Ada? Tak ada tuan-tuan. Siang hari suruh puasa bulan Ramadan, ya. Dengan solat tarawih berjamaah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Allah Ta'ala perintah kepada kita agar kita melakukan ibadah puasa sahaja. Suruh amalan-amalan lain tak ada, ya. Contohnya solat tarawih, ya, tadarus Al-Quran, ya. Kita buat alhamdulillah. Tapi benda ni dah jadi suatu amalan yang sangat baik untuk kita lakukan. Beribadah pada malam hari itu adalah perkara baru yang kamu ada-adakan. Wallahu a'lam. Kita bagi duluan azan, lepas tu kita sambung sikit lagi tuan-tuan, ya. Dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi tuan-tuan, berkaitan tentang apakah ada dalam Al-Quran yang memperakui bid'ah yang baik, ya? Beribadah pada malam hari itu adalah perkara baru yang kamu ada-adakan. Maksud tuan-tuan, solat, salah satunya solat tarawih dilakukan secara berjemaah, itu perkara yang baru, ya? Yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, ya? Seperti saya katakan tadi, sekiranya Nabi lakukan, sahabat-sahabat no comment tuan-tuan. Maksudnya tidak ada halangan. Mereka sam'an wa ta'atan, mereka dengar, mereka ta'at, manut. Orang Jawa kata manut, sangat
patuh apa yang dilakukan, dikerjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi bimbang kalau Nabi buat, takut orang yang kemudian. Nabi sahabat tak bimbang, orang kemudian dan kita lah. Itu yang buat 8-20 pun jadi persoalan. Masya Allah. Mujur kita tak ikut macam Sayyidina Osman buat 40 rakaat. Confirm tuan-tuan. Lagi tak ada orang kat masjid. Ya. Yang ramai 8 insya-Allah. Tapi di Johor ni tuan-tuan dah keluar dia punya arahan. Maknanya buat 20. Jamaah nak buat 8 tak ada masalah. Tapi imam wajib buat 20. Aku pula yang kena 20. Kesian imam. Sebab dia kena patuhlah pada ulil amri. Kalau tak, aku jadi makmum je lah. Ini kerana oleh itu hendaklah bertekun dan berterusan mengerjakannya. Kita alhamdulillah dua konsisten tuan-tuan. Masjid dan surau konsisten 20 rakaat bulan Ramadan, solat tarawih. Ya. Yang nak buat 8 tu biasanya jamaah. Tapi ada juga imam nombor 2 ke imam nombor 3 dia tak bertugas. Dia ambil peluang 8 dah masa aku nak buat 8. Tapi bukan masjid itu, masjid lain. Tapi macam juga. Ini kerana ada manusia dari kalangan Bani Israel yang telah mencipta satu bid'ah. Ini Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran tadi. Zaman Nabi Allah Isa AS, di kalangan masyarakat Bani Israel, dia buat satu bid'ah. Lantaran itu Allah Ta'ala mencela mereka apabila mereka meninggalkan amalan bid'ah itu. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 27, وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Dan perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah. Rahbaniyah apa tuan-tuan? Masyarakat Bani Israel ini, mereka dibuat bid'ah. Dia tak mau berkahwin. Rugi tak kahwin. Ada yang menyesal tentang sahabat saya kahwin umur 50 tahun. Menyesal aku. Dia kata, kalau aku tahu umur 20 tahun aku kahwin. Ada tu kan? 20 tahun dia kahwin. Ada yang kata aku lepas khatat lagi nak kahwin. Ada juga. Tuan-tuan, menyesal tuan-tuan. Salah satunya siapa? Padri. Padri mana kahwin tuan-tuan? Tak ada. Dia tak dibenarkan berkahwin. Itu kalau yang totok punya padri tuan-tuan. Tapi yang kalau padri yang apa nama? Yang telah menyeleweng tuan-tuan, dia kahwin tak? Kahwin juga. Kahwin pula sorok-sorok. Masyarakat Bani Israel dia tak nak berkahwin, dia nak beribadah je. Itu dia. Dia nak ibadah tu, tak nak kahwin. Nanti kalau kahwin sibuk, tak sempat nak puasa pun tak boleh, nak solat lebih pun tak boleh. Kahwin ni pun ibadah dah, ibadah. Kemudian tuan-tuan, mereka ini tidak mau bermewah-mewah. Sekadar kalau makan roti je tuan. Kita boleh juga roti sekali-sekali, selalu roti. Tak jadi tuan. Macam makan nasi. Tiap hari nak jumpa nasi. Perut kita perut nasi tuan. Ni kalau duduk luar negara tuan, confirm cari nasi 3 hari je tuan. Kita tak makan nasi tak apa. Hari lain cari. Tak percaya masa kat Mekah tuan. Cari juga tukang masak orang bangsa kita juga tuan. Mana ada. Itu Arab masak tuan.
Arab masak ikut dia je. Ya. Nasi dia ikut nasi dia. Memanglah beras panjang-panjang, tapi hati-hati juga. Dah sampai di Makkah, Madinah ke, niat betul-betul lah. Jangan tuan-tuan, tak sedap. Memang 50 hari kat sana tak makan nasi tuan-tuan. Iya. Saya masa tu pergi tuan-tuan, ada satu haji tu. Ji makan, tak sedap ustaz. Betul tuan-tuan. 5 kali makan kat kedai makan tuan-tuan. Ji sedap makan. Sini sedap ustaz. Kalau ada duit kan, kalau tak ada duit mesti. Sebab tu kita jangan celupar pula. Hati pun kena jaga tuan-tuan. Saya dah kena tuan-tuan. Tahun 1996, ya, berada di Masjid Haram, ya. Masa tu saya baca Quran tuan-tuan. Ya, baca Quran. Tiba-tiba burung layang-layang terbang, ada burung merpati terbang. Saya kata, janganlah kau begak kat atas jubah aku. Confirm tuan-tuan, begak betul. La ilaha illallah. Hati saya berdetik, jangan dia begak atas jubah aku. Faham? Tengok Allah muncul ketika itu dalam Telaga Zamzam, kita boleh masuk. Ya, tapi sekarang dah tak boleh. Kena keluar tuan-tuan. Kemudian saya pergi tuan-tuan tahun 2016. Masya Allah. Pun berlaku juga. Masa tu nak solat maghrib. Saya tengok atas, Masya Allah, ada 3 ekor burung merpati. Saya pun kata, ya Allah, janganlah dia begak. Doa yang sama tuan-tuan. Tolong janganlah begak. Yang lalu saya kata apa? Kalau dia begak, memang kena. Kali ni dia begak juga, tapi kena depan sejadah. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada Arab tuan-tuan. Ini Arab. Saya kata, lau sama Yazid fi najis hamamah. Ada najis apa nama ni? Tai burung merpati. Apa dia kata? Ini bukan najis. Ini ababil punya najis, dia kata. Burung ababil, kalau butuh burung ababil dah lama tu dah hancur dia. Masya Allah, agak kita boleh pakai juga tuan. Jangan tuan-tuan kata, tak boleh. Ada yang tak tahu hukum, dia belasah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata, dia bukan orang ni hebat. Dan perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah, merekalah saja yang mengadakan dan merekanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah nak tahu perbahasannya, tunggu siri akan datang. Jadi kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Hasr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum